إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sayyidal Mursalin. Assalamualaikum ya Imam al-Muttaqin. Assalamualaikum ya Syafi'al Ummah. Assalamualaikum ya Nabi Rahmah. Assalamualaikum ya Nabi Taubah. Assalamualaikum ya Musyaffa'. Assalamualaikum ya Khatibul Anbiya. Assalamualaikum ya Sahiba Liwa'il Hamd. Assalamualaikum ya Taha. Assalamualaikum ya Yasin. Assalamualaikum ya Aba Zahra. Assalamualaikum ya Abal Qasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala alika tahirin. Assalamualaikum wa ala ashabika ajma'in. Assalamualaikum wa ala muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min hawlikum ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma iftah 'alaina wa 'ala dhurriyyatina futuhal arifin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa'fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allim Ibrahim 'allimna, ya mufahhim Sulaiman fahimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan untuk sama-sama kita mengikuti pengajian pada petang yang mulia ini pada tanggal 5 hari bulan Muharram tahun baru 1442 Hijrah bersamaan dengan 24 hari bulan Ogos tahun 2020. Para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat dan dimatikan semua kita dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan dilepaskan semua kita daripada azab sangsaranya sakaratul maut, dan daripada azab sangsaranya di dalam kubur, dan daripada soal munkar dan nakir, dan dipertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah, pada pengajian semalam kita sedang membicarakan tentang bagaimana kubur itu akan menghempit mereka yang masuk ke dalam kubur itu, maupun dia orang soleh, maupun dia ahli maksiat, maupun yang mukmin ataupun yang kafir, yang tak beriman. Tetapi sebagaimana yang telah dijelaskan, bagi orang beriman, bagi orang mukmin, orang yang beramal soleh, hempitan kubur itu bukanlah kerana nak menyiksanya, tetapi sebagai kerana kesayangannya. Seperti mana kalau seorang ibu sayang pada anak, dia peluk anaknya, bukanlah dia nak siksa anak tu, tapi kerana sayang kepada anak tersebut. Dan begitulah, itu pun sekejap sementara, dan kemudian dilepaskan dia daripada kesempitan tersebut. Itulah lumrah yang biasa terjadi kepada mayat yang dimasukkan dalam lubang kubur. Tapi ada juga mereka yang tak dihempitkan dalam kubur itu, iaitu seperti mana yang telah kita sebutkan dalam pelajaran kita lepas, iaitu dengan kita membaca Qul Huwallahu Ahad. Jadi siapa-siapa yang melazimi membaca Qul Huwallahu Ahad, dan insya-Allah kalau dia mati dalam keadaan yang sedemikian, dia tidak akan dikenakan hempitan kubur, insya-Allah. Dan begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, ya, semua amalan orang-orang yang hidup yang menghadiahkan pahala kepada si mati akan menjadi sebagai syafaat dan barakat untuk orang yang dah mati itu, dan semoga Allah lepaskan dia daripada kesempitan dan azab kubur, dan juga daripada azab yaumul qiyamah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, menyambung kembali kita dalam pelajaran pada petang ini pula, ya. Maka Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala di dalam kitab iaitu Syahrus Sudur, iaitu melapangkan dada dalam menceritakan hal mati dan juga hal kubur, di mana beliau yang telah kembali kepada Allah pada tahun 911 Hijrah, dan lebih 500 tahun dengan kita, ya. Marilah kita hadiahkan suratul Fatihah
kepada Tuan Pengarang kita, ulama besar kita, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Semoga Allah merahmati rohnya dan meninggikan darjatnya dan melimpahkan keberkahan ilmunya kepada kita dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka berkata Tuan Pengarang kita Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bikum fid dharain. Amin. Bab yang membicarakan tentang perbicaraan kubur kepada si mayat. Seperti mana yang telah dikeluarkan daripada Al-Imam Tirmizi yang mengatakan hadis yang sahih, yang hasan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang di mana baginda selalu memesan pada kita, aktsiru min zikril hazimil ladzat, selalulah perbanyakkanlah mengingati akan yang menghapuskan kenikmatan. Yang menghapuskan kenikmatan itu ialah mati. Selalulah ingat akan mati. Sebab bila kita ingatkan mati, kita tidaklah menjadi orang yang tamak dalam dunia ini. Kita tidaklah jadi orang yang leka dengan kenikmatan dunia. Bahkan selalu kita berwaspada dan bersiap-siap untuk kita kembali kepada alam barzakh dan seterusnya kembali kepada Allah. Kerana tidaklah datang sesuatu hari pun melainkan kubur itu akan berbicara. Kubur akan mengatakan, Ana baitul ghurbah, aku adalah tempat sunyi. Aku adalah rumah sunyi. Aku adalah rumah yang seorang sahaja. Dan aku adalah rumah yang penuh dengan tanah. Dan akulah rumah yang penuh dengan ulat-ulat dan cacing-cacing. Allah. Itu siapa yang cakap tu? Itu kubur cakap. Siapa yang beritahu pada kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dah beritahu pada kita, ingat, kubur tiap-tiap hari duk berkata, aku ni tempat yang gelap, aku ni tempat yang asing, yang sunyi, aku ni tempatnya penuh dengan ulat-ulat, penuh dengan ular-ular, aku ni tempatnya penuh dengan tanah. Allahu Akbar. Itulah dia tuan-tuan. Apabila seseorang hamba Allah yang mukmin yang ditanamkan ke dalam kuburnya, maka kubur akan berkata, marhaban wa ahlan, welcome, welcome, selamat datang. Nampak? Kubur sambut dia. Siapa dia tu? Orang mukmin yang beriman, yang beramal soleh. Mudah-mudahan kita daripada yang demikian itu. Amin ya rabbal alamin. Maka apabila mayat orang mukmin itu dimasukkan dalam kubur, dia disambut oleh kuburnya ahlan marhaban. Kemudian kubur akan berkata, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling tersayang kepadaku di atas bumi ini. Maknanya orang yang berjalan atas bumi ini, yang paling aku sayang engkau. Masya Allah. Sebab siapa dia? Itulah yang bakal menduduki dalam lubang kubur tersebut, iaitu orang mukmin lah tu. Maka pada hari ini aku akan menyambut engkau. Jadi kubur akan menyambut dia. Kau akan lihat apa yang akan aku lakukan pada engkau. Makna kubur nak menyambut kedatangan orang yang disayang. Siapa orang disayang tu? Orang mukmin, orang yang beriman, yang beramal soleh. Maka dengan itu kubur pun meluaskanlah seluas mata memandang. Masya Allah. Habis Ustaz tadi kata himpit. Himpit tu sekejap opening. Sebagaimana yang telah disebutkan pengajian semalam. Tapi lepas tu kubur akan melapangkan dia seluas-luas mata memandang. Makna mata kita kalau boleh pandang sampai 2 km, 3 km, seluas itulah. Masya Allah. Luar. Habis Ustaz, macam mana kubur sebelah-sebelah sempit tu? Nanti tak ada tempat nak luas ni. Jawapan kita sudah masuk dalam alam barzakh. Alam barzakh tu alam akhirat. Bukannya macam mata kita nampak, kita buka kubur balik, tak nampak pun kubur besar, sama juga. Bukan, itu kau tengok alam jasmani yang kita nampak badan kita. Tapi bila mayat itu sudah masuk dalam alam barzakh, itulah alam akhirat. Alam akhirat itu sudah masuk alam ghaib. Ghaib itu tak nampak dengan mata kasar kita. Tapi begitulah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka dibukakanlah pintu daripada syurga. Jadi dibukakan pintu syurga. Lepas dia luaskan, kubur tu luaskan diri dia, kemudian dibukakan pintu syurga. Jadi hamba Allah yang mukmin ni, dia nampaklah syurga. Wah, happy lah dia. Wah, dia pun kata, ya Allah, cepatkan kiamat, cepatkan kiamat. Wah, nak cepat sebab apa? Nak cepat masuk ke syurga lah tu. Itulah dia bagi orang yang beriman, yang beramal saleh. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami daripada golongan tersebut. Amin. Dan apabila ditanam hamba yang fajir, yang maksiat, atau yang tak beriman, maka apabila ditanamkan mayat orang itu ke dalam kubur tu, maka kubur akan berkata pada mayat itu, la marhaban wala ahlan. Tak ada welcome untuk engkau. Tidak ada sambutan untuk engkau. Maknanya, you are not welcome. Engkau tidak disambut untuk datang kemari. Adalah engkau orang yang paling aku benci sekali. Yang paling aku tak suka sekali. Yang berjalan di atas muka bumi ni. Tengok kubur kata kepada orang siapa tu? Orang ahli maksiat. Na'udzubillah. Semayang pun tinggal, tak mengikut perintah Allah, halal haram tak peduli, ataupun yang tak beriman. Hidup dunia senanglah, makan minum, pakaian cantik-cantik, rumah hebat. Tapi bila nak masuk kubur, itu kubur kata, kau tidak disambut kedatangan kau, dan kau lah orang yang paling aku benci sekali, dan kau akan aku akan tunjukkan pada kau apa yang akan aku lakukan kepada kau pada hari ini. Masya Allah. Apa yang kubur lakukan? Kubur pun hempitkan dia, sehempit-hempitnya, sampai tulang belulang dia tu mencengkam antara satu sama lain. Allah, na'udzubillah menzalik. Itulah dia. Kubur orang yang na'udzubillah, yang maksiat. Yang semayang tinggal, perintah Allah, halal haram tak peduli. Ini tuan-tuan, jagalah tuan-tuan. Ya, semua kita ni akan masuk kubur. Jangan kita senang lena dengan kehendak nafsu kita, tetapi besok menyesal tak berguna lagi. Maka kubur akan menghempitkan dia. Begitulah di dalam riwayat yang lain mengatakan, Rasulullah SAW pun menunjukkan jari-jarinya memasukkan antara satu sama yang lain. Allah. Dan tidak ada apa yang dia tinggalkan di dunia, melainkan semuanya itu akan nanti dia dihisap, diperhitungkan. Masya Allah. Dah lah dia penat-penat cari harta. Dah lah susah-susah dia tak berehat. Dah dapat harta semua, dia meninggal mati. Dalam kubur, dia kena seksa. Tapi harta yang di-enjoy oleh anak-anak yang ditinggalkan, dia pula yang kena soal dan diperhitungkan. Allah, rugi tuan-tuan. Rugi dunia, rugi akhirat. Dunia dia penat-penat, kemudian dia tak dapat menikmati sepenuhnya, dia pun mati, kemudian kena soal pula dalam kubur. Dan dia pun banyak tinggal-tinggal salat, buat ibadat pun tak sempurna, belajar agama pun tak ada. Akhirnya azab yang didapat. Dunia dah penat, dalam kubur pun kena azab, akhirat lain lagi. Allahu Akbar. Allahumma ya Allah, selamatkanlah kami daripada tertipu dengan hidup dunia ini. Ya Allah, ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab kubur, selamatkanlah kami daripada azab yaumul qiyamah ya rabbal alamin, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ya, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Dalam riwayat yang lain, apabila mayat itu yang kafir ataupun yang tak beriman dan yang ahli maksiat masuk ke dalam lubang kubur itu, maka kubur itu akan berkata, wahai anak Adam, bagaimana kau boleh lupakan aku? Tidakkah kau tahu aku ni rumah yang gelap, rumah yang sunyi? Tidakkah kau tahu aku ni rumah yang penuh dengan ulat dan ular kadang-kala jengking? Tidakkah kau tahu aku ni rumah yang sempit? Dan tidakkah kau tahu bahawa tempat ini adalah tempat yang penuh dengan azab? Masya Allah. Kubur itu berkata kepada orang yang na'udzubillah, yang tak beriman, dan juga orang yang ahli maksiat bila dimasuk dalam kubur. Kubur bercakap tuan-tuan kepada, tapi yang mendengar siapa? Semua dengar, melainkan jin dan manusia tak dengar. Ini dua saja. Daripada kita katakan makhluk lain, batu, kayu, pokok, haiwan-haiwan, semua yang ada kat bumi ni,
semua dengarkan suara kubur ni. Cuma jin dan manusia, orang yang menghantar ke kubur tak dengar lah. Kalau dengar, semua lari. Habis mayat terbiar pula, kan kesian pula. Itu hikmahnya. Tapi dah kerana hikmah tu, kita pun tak sedar juga. Kita hantar pergi kubur, kita berketawa-ketawa, kita cerita tentang ekonomi, cerita pasal COVID. Ini orang dalam kubur ni berceramah dengan dia punya tetamu baru ni. Kita tak dengar, kita relax aja. Allah. Itu dia punya kesan kesampingan yang kita tak dapat manfaatnya. Tapi kalau dapat pula, dengar, takut pula ya. Itulah dia tuan-tuan. Tapi kita dah tahu dah kubur berbicara. Kenapa kita tahu? Kerana kita tahu Rasulullah SAW sudah beritahu. Sebab itulah Nabi SAW bersabda, Al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin niran. Kubur itu satu taman daripada taman syurga ataupun satu kawah dari api neraka. Dia tak duduk tengah-tengah. Syurga tidak, neraka tidak. Relax. Tak ada. Imma dia duduk dalam kenikmatan, kesedapan seperti duduk dalam taman syurga. Ataupun dia duduk seperti dalam kawah api neraka. Na'udzubillah min zalik. Kawah ni tuan-tuan ni tempat kita masak nasi ke, ataupun periuk besar kan. Letak atas api. Ni api neraka, na'udzubillah. Itulah dia kubur. Kepanasan lah orang yang na'udzubillah, yang hidupnya senang lenang, bersukaria dengan nafsu dia, puaskan diri dengan kehendak nafsu, tapi akhirnya dalam kubur seperti yang dibakar dan dipanggang, yang dimasak di dalam kawah neraka. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah, selamatkanlah kita, kami semua dan anak cucu kami semua. Ya Rabbal Alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi apabila kita menceritakan tentang azab kubur ni, maka di sini adakah ini azab kubur semua umat-umat dahulu pun terkena dengan soal munkar nakir dan azab kubur? Jawapan di sini alim-alim ulama ada membahaskan, ada mendetailkannya, bahawa azab kubur dengan soalan munkar nakir ini adalah perkara yang khas untuk umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustaz? Jadi soalan munkar nakir semua tu adalah khas untuk bukan nak maaf ya. Soalan munkar nakir adalah khas untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalaulah umat dahulu, mereka yang beriman dengan Nabi mereka selamat. Mereka yang tak beriman dengan Nabi mereka terus diazab oleh Allah Ta'ala. Terus azab. Tak ada tunggu nak masuk kubur lagi. Terus azab. Seperti kaum Nabi Nuh. Di mana dibanjirkan mereka. Seperti kaum Nabi Lut. Diangkat kampungnya, dia terbalikkan dia. Seperti kaum Nabi Saleh. Dia hantarkan angin panas sampai mati mereka dalam rumah-rumah mereka. Semua diazab oleh Allah Ta'ala. Belum lagi masuk kubur sudah diazab. Jadi tak ada soal munkar nakir. Orang zaman dulu tak ada soal munkar nakir. Terus dah diazab. Sebelum mati lagi dah diazab. Sehinggalah mereka mati. Tetapi apabila mereka dalam kubur, itu sudah pasti. Terus azab. Tak ada lagi nak soal-soal munkar nakir. Sebab mereka mati dan mereka dalam keadaan syirik, memperduakan Tuhan. Adapun orang yang beriman daripada umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ini takdilah, kita katakan tidak diazab sampai mati seperti mana umat dahulu. Kenapa? Kerana Nabi kita ialah Nabiur Rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus kau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat pada alam seluruhnya. Jadi yang tak beriman, yang maksiat pun tak terus turun balak. Walaupun sekarang ini pun balak juga ni. Dengan COVID ni pun musibah juga. Tapi taklah semua orang terkena. Cuma dalam semua ketakutan. Nah, jadi apabila tak diterkenakan dengan balak dan musibah ini, maka dengan itu bila mereka masuk dalam kubur, barulah mereka dipersoalkan. Antara kaum beriman ataupun tak beriman. Jadi itulah dia adakan soal munkar nakir, soalan kubur. Dan demikian juga disebabkan kerana apabila Islam tu berkembang, ada orang yang pura-pura memasuk Islam tetapi bukan Islam, iaitu orang munafik. Munafik ni zahirnya Islam,
tapi hatinya tak beriman. Jadi di sisi kita orang Islam, dia Islam. Tapi bila dalam kubur, bila dia soal munkar nakir, baru ternyata dia tak berdapat menjawab, maka itulah dia orang kafir sebenarnya. Orang yang tak beriman sebenarnya. Cuma mereka pura-pura Islam sewaktu hidup mereka. Itu antara hikmahnya. Di mana kita mengatakan bahawa kenapa ada soal kubur untuk umat ini saja. Umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun umat yang terdahulu tidak ada soal kubur kerana kita dah sebutkan tadi, ya. Ya, begitulah dia para jemaah sekalian rahimakumullah, bahawa dalam masalah soalan kubur ni malaikat munkar nakir, dia bila menyoal, maka ditanya kepada seorang ulama, Imam Ibnu Hajar, wahai imam, apakah mayat yang disoal oleh munkar nakir dalam keadaan dia duduk ataupun dia berbaring? Maka kata Imam Ibn Hajar, dia disoal dalam keadaan duduk. Jadi dia didudukkan. Dia didudukkan daripada tempat pembaringan dia tu, dia didudukkan. Jadi dia dalam keadaan duduk. Dia disoal oleh munkar nakir. Allahu Akbar. Dan kemudian ditanya tentang, dalam soalan tu, apa kamu kata kepada orang yang diutuskan kepada kamu, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah mereka melihat Nabi? Mereka tak melihat Nabi, tapi mereka faham bahawa itulah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang faham? Orang yang beriman. Jadi orang beriman jawab, itulah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang tak beriman, mana dia tahu? Dia kata, la adri, aku tak tahu, aku tak tahu. Itulah dikena azabkan dia, na'udzubillah min zalik. Ya, demikianlah ada para muslimin rahimakumullah. Adakah anak-anak yang mati sebelum baligh, ya, ataupun baby, ditanya dalam soal munkar nakir dan soalan kubur? Jawapannya tidak ditanya. Sebab mereka belum baligh. Sebab hukuman Allah ialah atas orang yang sudah baligh lagi berakal. Itulah namanya mukallaf. Jadi kalau orang yang belum baligh, maka tidak ada soal munkar nakir. Begitu juga kalau orang yang tak berakal. Orang yang tak berakal pun tak ada soalan munkar nakir, kerana dia tak berakal. Jadi maaf kata orang gila, dia masuk kubur, orang gila ni ahli syurga. Ustaz, macam mana ahli syurga? Sebab dia tak tahu, dia Allah tak berikan dia akal yang sempurna, jadi dia tak tahu. Sebab tu pada zahir kita lihat dia gila, kita pandang rendah, tapi dia tu ahli syurga kerana dia tidak ada dosa yang dia buat. Sebab dia gila, hilang akal atau tak sempurna akalnya. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, berkatalah Al-Imam Syafiq Al-Balkhi, seorang ulama dan wali Allah, kita ini menuntut 5 perkara. Kita minta 5 perkara dan kita dapati 5 perkara tu pada 5 tempat. Kita minta pada Allah keberkatan dalam rezeki, maka kita akan dapati keberkatan rezeki di dalam solat duha. Solat duha, tuan-tuan. Siapa yang susah sangat rezekinya, amalkan solat duha dan baca suratul Waqiah. InsyaAllah dengan izin Allah dia akan dapatkannya. Dan keduanya, iaitu kita mau menuntut, mencari dan memohon pada Allah akan cahaya kubur kita. Sebab kubur kita bercahaya. Kita akan dapatkan itu dengan solat malam, solat tahajud. Siapa nak kubur dia bercahaya terang, solat tahajud, InsyaAllah kubur dia akan terang. Nak solat tahajud mengantuk kan, malas kan, penatlah ustaz. Yelah, besok kubur kau gelap nanti. Kau nak gelap ke nak terang? Kita dunia ni tak sampai 100 tahun. Dalam kubur ni tak tahu sampai bila, 1000 tahun ke, selagi dunia tak kiamat. Tu tuan-tuan. Dan kita mencari untuk supaya dapat kita jawab munkar nakir. Nak jawab munkar nakir ini, nak macam mana ni ustaz kita nak jawab munkar nakir? Kita akan dapatkan jawapan dia apabila kita amalkan bacaan Al-Quran. Jangan lepas baca Quran. Jadikan satu rutin tiap-tiap hari mesti baca Quran. Macam mana kita tiap-tiap hari kita baca, kita punya handphone kita baca Telegram kita baca WhatsApp kita kena ada baca Quran juga. Sekurang-kurang 15 minit, 20 minit, setengah jam. Put aside, ini aku waktu baca Quran. Kita kena pastikan sembahyang duha, sembahyang tahajud, walaupun 2 rakaat. Kemudian baca Quran. Dan kita meminta pada Allah
supaya kita dapat sembrang jembatan Siratal Mustaqim. Nak jembatan Siratal Mustaqim bukan mudah, tuan-tuan. 1,500 tahun perjalanan. 500 tahun mendaki, 500 tahun mendatar, 500 tahun menurun. Dan lebih halus pada rambut, lebih tajam daripada pedang. Macam mana nak sembrang? Nak pijak pun dah terbalik. Kita nak minta selamat? Yes, kita nak minta selamat. Maka jawapannya, kita akan dapatkan keselamatan dengan kita bersedekah dan berpuasa. Puasa wajib, Ramadan sudah selesai. Puasa sunat. Ini sekarang hari Ashura. Nak sampai dah. 10 Muharram. Puasa sunat hari Ashura. Nanti kita akan terangkan. Dan yang kelima, semua kita minta supaya dapat lindungi di bawah bayangan arash. Di padang mahsyar, tak ada satu bayangan pun, satu pokok, satu rumah pun tak ada. Di bawah matahari yang panas. Siapa yang terselamat? Mereka yang duduk di bawah bayangan arash Allah. Maka nak dapat bayangan arash Allah tu siapa dia? Orang yang selalu duduk sendirian dan dia menangis kepada Allah. Sebab dalam hadis Nabi dah sebut 7 golongan yang dilindungi di bawah bayangan arash Allah. 7 golongan. Imam yang adil, dan kemudian orang yang sedekah tangan kanan, tangan kiri tak tahu, ya. Kemudian antaranya orang yang duduk sendirian, berzikir, ingat pada Allah, menangis di Allah. Kenangkan diri nak mati, nak masuk kubur, nak balik ke akhirat, amalan masih banyak yang salah. Itulah tuan-tuan. Kita ulangi 5 perkara yang kita minta, kita akan dapat jawapannya. Siapa nak mendapatkan rezeki yang berkat, sembahyang duha. Siapa yang nak dapatkan dia, iaitu supaya dia terang kuburnya, maka sembahyang tahajud. Siapa yang nak dapat jawapan munkar nakir, bacalah Quran. Dan siapa yang nak selamat menyeberang jembatan Siratal Mustaqim, banyakkan sedekah dan banyakkan puasa sunat. Dan demikian juga siapa yang dapat nak lindungan bayangan arash Allah, maka hendaklah dia duduk sendirian, bertafakur, dan dia pun menangis kepada Allah. Allahu Akbar. Ataupun salah satu pada 7 orang yang disebut Nabi lah. Itu nanti kita akan boleh ceramahkan dalam satu tajuk yang khas, ya. Jadi itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, ya. Jadi sekarang ini, Ustaz, ada tak orang yang tak kena soal munkar nakir? Jawapannya ada. Siapakah orang yang tak kena soal munkar nakir? Tadi kita dah sebut, nak jawab soal munkar nakir, baca Quran. Tapi kalau tak kena soal munkar nakir, ada juga. Disebutkan oleh Tuan Pengarang kita, Imam Suyuti, iaitu bab yang membicarakan orang yang tak kena soal dalam kubur. Dia tak kena soal tu dengan salah satu pada 3 sebab. Sebab kerana amalan, sebab kerana waktu dia mati dengan terturun balak musibah, dan sebab antaranya ialah masa dia mati. Jadi ini salah satu pada 3 perkara. Maka pertama yang di mana orang yang tak kena soal munkar nakir ialah orang yang mati syahid. Mati syahid. Dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa orang mukmin yang mati syahid itu tidak disoal dalam kubur?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mencukupilah kesusahan dan kesakitan dia dengan menghadapi pedang musuh atas kepalanya." Jadi musuh membunuh dia. Dengan itu, dia rasakan dia punya kesakitan, dan cukuplah itu sebagai penebus untuk tak dia soal dia oleh munkar nakir. Masya Allah. Begitulah dia, tuan-tuan, orang yang mati syahid. Begitulah dalam hadis yang lain Nabi SAW telah bersabda yang artinya, kullu mayit yukhtamu ala amalih. Semua mayat dia ditutup dengan amalan dia. Jadi maknanya dia diukur dengan amalan dia. Melainkan orang yang mati dalam berjaga fi sabilillah. Berjaga tu maknanya yang sentiasa waspada. Masuk dalam medan peperangan, atau dia berjaga di border negara dia. Menjaga. Itu kalau negara Islam, ya. Habis Ustaz, kalau negara kita ni,
Allah alam. Mudah-mudahan termasuk juga dalam perkara menjaga negara, ya. Sebab mencintai negara itu adalah sebahagian daripada iman, sebagaimana yang disebut oleh sebagian hadis, walaupun itu dikatakan hadis daif. Jadi orang yang mati syahid. Jadi orang yang mati syahid ini, dia dah berjaga dalam keadaan berperang. Jadi niat dia tu nak memelihara keselamatan negara. Kemudian lepas tu dia mati. Maka kerana dia berjaga nak menjaga keselamatan negara dan umat manusia, maka dia diberikan kelepasan daripada soal munkar nakir. Tak kena azab kubur. Tak kena soal munkar nakir. Jadi orang mati syahid tak kena azab kubur. Jadi di antara orang mati syahid, di sini kita dah belajar dalam kitab fikih yang telah kita sebutkan dahulu. Nabi pernah bertanya pada sahabat, siapakah orang yang mati syahid? Maka sahabat kata, orang yang perang fisabilillah mati, kena bunuh, mati syahid. Nabi kata, kalau macam tu, yang mati syahid umat aku ni sedikit. Jadi Nabi sebutkan pula, yang mati syahid daripada umat aku ialah orang yang mati dibunuh. Walaupun bukan dalam perang. Orang yang mati dalam ta'un. Ini ta'un, tuan-tuan. Ta'un ni apa? Wabak penyakit. Dan demikian juga orang yang mati mengandung dan melahirkan anak, mati dia. Ibu-ibu yang mengandung, kemudian dia lahirkan anak, atau anak dia gugur, kemudian dia mati. Dan orang yang diracun. Diracun. Orang yang disihir. Orang yang mati terbakar. Rumah terbakar dia. Atau yang mati tenggelam lemas. Jadi ini semua orang yang mati syahid. Dan jadi apabila dia tu syahid akhirat, dia dapat pahala syahid, maknanya dia pun tak kena azab kuburnya. Tak kena soal munkar nakir. Allah, untungnya. Itulah dia, tuan-tuan. Di antaranya juga ialah orang yang mati ta'un, kena ta'un tu. Sebab tu antara sahabat-sahabat Nabi, yang di mana pada waktu itu berlaku ta'un, penyakit wabak yang menular. Ada pula minta ta'un, mari datang sini, mari. Minta pula. Kenapa? Sebab dia nak dapat pahala mati syahid. Nak mati syahid kena pergi perang, tapi ini tak pergi perang, ni kat rumah. Tapi kalau kita duduk sabar dalam rumah dalam masa musim ta'un tu, pun dapat pahala mati syahid, tapi itu dapat pahala, bukan mati syahid tapi dapat pahala. Mudah-mudahan juga dapat kelepasan pada azab kubur. Iaitu dalam sepotong hadis, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, beritakan kami tentang ta'un ini." Ta'un tu penyakit wabak lah, ya. Tak kira lah COVID ke, SARS ke, ya, Ebola ke, apa-apa pun. Maka Nabi mengata dia adalah azab untuk siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki azab, itu azab lah untuk dia. Itu orang kata, azab lah, susah lah. Itu memang azab lah untuk dia. Tetapi dia adalah rahmat untuk orang beriman. Macam mana lah rahmat? Sebab, Nabi ceritakan, sebab dia duduk di rumah, sebab bila dalam ta'un ni, Nabi kita jangan keluar pada kawasan negeri dia. Dan orang yang kat luar, bila tahu negeri yang ada ta'un, jangan masuk. Nabi dah bagi guideline dah. Itu yang dibuat oleh dunia hari ini. Jangan, don't travel. Stay home. Nampak? Jadi duduk di rumah. Dan dia sabar. Ya, tak pergi kerja, duit pun tak ada, sabar dia. Dan mengharapkan daripada rahmat Allah. Mengharapkan pahala dari Allah. Dituliskan bagi dia pahala orang mati syahid. Walaupun dia tak mati. Pahala dah dapat dah. Pahala mati syahid. Itu dia, tuan-tuan. Sebab tu kita kat sini jangan kita selalu mengomel, mengata apalah ni COVID ni, alamak susahkan orang lah. Jangan. Itu semua daripada Allah. Ini satu kelebihan juga. Kita nak dapat pahala mati syahid ni bukan senang. Nak pergi perang sabilillah kita pun tak pergi. Jadi dengan kita duduk kat rumah dengan ada ta'un ini ataupun wabak ni, kita dapat pahala lebih. Alhamdulillah. Dengan adanya COVID juga ni, kita kuliah kita petang tiap-tiap hari. Cuba kalau ada semua orang dah sibuk. Saya pun kalau dah sibuk juga. Dah tak ada masa kita nak buat kuliah. Ini pun hikmah adanya COVID ni. Banyak hikmahnya. Kita bulan Ramadan dapat duduk rumah baca Quran, dapat khatam Quran, dapat kita sembahyang tarawih, dapat qiyamul lail. Yalah bagi yang nak buat lah. Bagi yang tak nak buat, COVID tak COVID sama je lah. Itu kita tak cakap lah. Ni kita cakap bagi orang yang nak buat, ya.
Dan di antara lagi ialah orang yang mati kerana sakit. Mati kerana sakit. Mati kerana sakit ni kata alim ulama ialah sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata maridan mata syahidan wa wuqiya fitnatul qabr. Siapa yang mati dalam keadaan dia sakit, maka mati dia mati syahid dan dilepaskan dia daripada azab kubur. Mati sakit. Lepas tu orang sakit ni tuan-tuan, itu satu nikmat. Jangan kita celakakan. Dia ni kesian teruknya nak mati sakit. Itu satu hikmah Allah Ta'ala. Kalaulah dia mati kerana dia sakit tu, dia sabar dia. Tapi syarat sabar. Redha dia dengan takdir Allah. Dia maupun dia sakit tu kena sihir ke, ataupun diracun ke, atau penyakit ke, dia sabar dia. Maka mati dia tu mati syahid. Tapi kita mandikan dia, kita solatkan dia macam biasalah. Cuma bagi dia pahala mati syahid dan tidak dikenakan soal muka nakir dan tak kena azab kubur. Itulah kelebihan orang yang mati syahid. Dan demikian juga orang yang membaca surah Al-Mulk, surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Surah yang pertama juz 29. Jadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan satu rombongan sahabat, beberapa sahabat lah. Mereka dalam perjalanan pergi ke Madinah, mereka pun berehat di satu tempat dah waktu petang malam, dan mereka buat kemah mereka. Rupa-rupanya bila ada seorang tu nak baring, terdengar ada orang dalam kat bawah tanah tu, dalam kubur, membaca surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Terkejut dia. Ya Allah, aku ni tersilap lah, baring atas kubur pula. Kemudian besok dia pun sampai Madinah, dia pun berceritalah kepada Nabi SAW. Maknanya orang ni kalau boleh baca dalam kubur Quran, maknanya memang selamatlah dia, tak ada azab ni. Maka Nabi pun bila dengarkan apa kata sahabat dia tu, Nabi pun mengata, hiya suratul munjiyah. Dia adalah surah yang menyelamatkan dari azab kubur. Masya Allah, nampak tuan-tuan? Semua kita takut, tak mau azab kubur, tak mau azab kubur, tak mau kena soal muka nakir. Okey, amalkan surah Tabarakalladzi. Bukan banyak pun, 30 ayat. Kalau dah biasa-biasa kita baca, dah boleh hafal dah. Dan kalau kita baca cepat laju, tak sampai 5 minit, dah habis dah. Itulah kalau orang yang lancar. Tapi kalau orang pelan, tak apa. Starting lambat-lambat tak apa. Lama-lama jadi lancar. Ini semua amalan dia tuan-tuan. Kita nak mati dah ni. Nak mati tak tahu bila. Amalkan surah Tabarakalladzi. Juz yang ke-29. Surah yang pertama. Dinamakan dia surah Al-Mulk. Ya, surah Al-Mulk. Itulah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi amalkan bacaan dia tu setiap malam. Setiap malam lepas maghrib, ataupun lepas isyak, atau sebelum tidur. Atau tak dapat juga kerana tersangat sibuk, esok pagi sebelum masuk zuhur. Daripada subuh sampai zuhur, dalam hadis Nabi menyebutkan, apa-apa amalan yang tertinggal waktu malam dan dibacakan atau diamalkan di antara subuh sampai ke zuhur, dia dikira seperti amalan malam tadi. Jadi dapat pahala sama. Macam itulah juga kalau orang yang tertinggal solat tahajud, dia terbangun lambat, selalu tak lepas pada tahajud. Tapi satu masa dia terlambat tertidur. Maka dia pun bila dah lepas sembahyang subuh, dah lepas terbit matahari, dia sembahyang sunat tahajud qada. Dapat pahala sama seperti dia solat tahajud waktu malam. Macam itulah zikir-zikir ke bacaan-bacaan Quran yang kita tertinggal pada waktu malam. Jangan kita biar gitu saja. No, kita besok pagi lepas sembahyang subuh, kita sambungkan zikir dia. Ataupun kita bacakan dengan surah-surah yang tersebut. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dan di antara lagi orang yang terlepas daripada soal munkar nakir dan daripada azab kubur, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi dengan mengatakan hadis yang darjat hasan, yang di mana disebutkan daripada Ibnu Umar, Ibnu Amr radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang muslim yang mati pada hari Jumaat atau malam Jumaat melainkan Allah lepaskan dia daripada azab kubur. Tak ada soal munkar nakir, tak ada azab kubur.
malam Jumaat atau pada hari Jumaat. Jadi Jumaat ini hari istimewa. Hari raya orang beriman. Hari raya tuan-tuan. Sebab Nabi dah sebut hari Jumaat ini hari raya. Jadi kita hari raya bukan hanya 2 hari. Ada hari lagi yang ketiga. Tapi hari yang ketiga ni hari Jumaat tiap-tiap minggu. Alhamdulillah. Jadi siapa yang mati pada malam Jumaat. Malam Jumaat tu masuk dengan masuk maghrib. Atau pada hari Jumaat. Hari Jumaat tu sampai kepada maghrib hari Jumaat sebelum masuk malam Sabtu pula. Ada riwayat menyebutkan lagi, kelebihan hari Jumaat itu, dia berpanjangan sampai kepada waktu subuh atau zuhur hari Sabtu pula. Itu ada juga riwayat. Tapi yang lebih kuat, ialah pada malam Jumaat, pada maghrib, Khamis malam Jumaat, sampai pada Jumaat, maghrib, malam Sabtu. Jadi kalau mati pada waktu itu, tanam bila tu tak kira lah. Mungkin tanam waktu malam ke atau besok. Ya, tetapi pokoknya dia meninggal. Meninggal pada malam Jumaat atau hari Jumaat. Sebab tu Tuan Guru saya almarhum Syekh Saleh Al-Kelantani, waktu saya belajar dekat Mekah Mukarramah, beliau ajarkan kita doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika Engkau nak mengambil nyawa kami, maka Kau matikanlah kami pada pagi Jumaat daripada bulan Ramadan, sedang kami sujud padamu, atau mati syahid di jalanmu, dalam keadaan Kau meridai kami, di kota Mekah Al-Mukarramah, atau di kota Madinah Munawwarah, dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita mintalah. Jadi kalau dapat mati pagi Jumaat, atau petang Jumaat, atau malam Jumaat, ya tak kisahlah. Dan itu untung besar. Siapa-siapa yang kalau ada keluarga ke mak bapak dia, adik-beradik meninggal hari Jumaat atau malam Jumaat, Allah, mesti dia ada buat benda yang baik-baik, ya, sampai dia dipilih oleh Allah. Ni orang nak mati hari Jumaat ke malam Jumaat ni pilihan Allah, tuan-tuan. Bukan boleh buat-buat, tidak, ya. Allah ambil nyawa dia pada masa yang Allah tentukan, Allah yang pilih. Jadi itu dia. Jadi kalau sekiranya kita dapat pagi hari Jumaat atau petang Jumaat, dalam keadaan sujud lagi, Allah, kalau dapat sujud, kita solat, alhamdulillah. Tapi kalau tak mati dalam sujud pun tak apalah, mati kita dalam malam Jumaat. Ataupun kita tak mati dalam malam tidak Jumaat, tapi mati dalam sujud, alhamdulillah. Sebab apa Nabi mengatakan, yub'atsun nasu ala ma matu alaih. Dibangkitkan manusia itu dalam keadaan apa yang mereka mati. Jadi kalau mereka mati itu dalam ibadat, mereka dibangkitkan pun dalam ibadat. Kalau mati dalam sujud, mereka bangkit yaumul qiyamah pun dalam sujud. Orang huru hara kelang kabut, dia dalam sujud pada Allah. Maknanya dalam apa? Dalam selamat, dalam aman. Sebab tu orang yang mati dalam memakai ihram kerana pergi haji atau umrah, maka dia bila dimandikan, Nabi kata jangan tutup muka dia. Kalau orang lelaki lah, ya, orang lelaki, jangan tutup muka dia, jangan tutup kepala dia, kerana dia akan bangkit di yaumul qiyamah mulabbiyan, iaitu bertalbiyah. Orang keluar pada kubur semua ketelang kabut, dia keluar kepada kubur, labbaik Allahumma labbaik. Wah, terror lah dia ni. Orang ketakutan, dia pula bertalbiyah. Maknanya dia dalam aman, dalam selamat. Itulah dia. Tapi kalau dia mati, na'udzubillah, tengah joget rock and roll, mati dia. Na'udzubillah. Bangkit kiamat, dia pun tengah berjoget. Apa dia ni? Celaka punya orang tengah susah-susah, dia berjoget pula. Tapi joget dalam ketakutan, joget dalam azab, dalam na'udzubillah min zalik. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Ya Allah, Anda kata kalau sudah sampai ajal kami, ya Allah, izinkanlah kami mati dalam keadaan kami sujud padamu pada pagi Jumaat daripada bulan Ramadan, dalam keadaan kami menyaksikan ketuhananmu dan kerasulan Nabi-Mu, dalam keadaan kau mengizinkan kami untuk mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allah, tuan-tuan, ya, kita ingatkan mati ini, kita rasa insaf. Kerana inilah perkara yang tak dapat tidak. Semua orang akan melaluinya. Tak payah kita nak lari ke mana-mana lah. Mati tetap kita akan mati. Dan begitulah dia. Rasulullah SAW telah menyebutkan tentang hari Jumaat. Kerana hari Jumaat itu adalah hari raya orang beriman. Dan hari Jumaat itu kerana dia tu hari yang mulia, tidak ada neraka dibakar. Neraka tak dibakar pada hari Jumaat. Dan pintu neraka pun dia tutup pada hari Jumaat. Jadi itulah dia hari yang rahmat. Sebab tu hari Jumaat tu kita banyakkan berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyakkan berzikir, banyakkan doa.
supaya kita dilepaskan daripada azab-azab yang kita telah dengarkan. Dan kita baca selawat tu kerana selawat itu adalah sebagai kita punya kasih sayang pada Nabi. Nabi adalah Sayyidul Anbiya, penghulu sekalian Nabi-Nabi. Maka diselawatkan kepada Nabi kita pada Sayyidul Ayyam, penghulu sekalian hari-hari, iaitu hari Jumaat. Hari Jumaat ialah raja sekalian hari-hari dalam seminggu itu. Jadi itulah tuan-tuan, perbanyakkan kita selawat pada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Dan ada juga riwayat yang menyebutkan tentang selain pada hari Jumaat, ya, selain pada orang yang mati syahid, selain pada orang yang membaca surah Al-Mulk, iaitu yang melepaskan mereka dari azab kubur, ada juga riwayat menyebutkan tentang orang yang mati dan ditanam di kota Mekah Al-Mukarramah atau di kota Madinah Munawwarah. Itu pun terlepas pada azab kubur. Jadi itu satu rezeki lah. Siapa yang nak mati, siapa yang telah ditulis Allah dia akan mati di sana, maka dia akan beruntunglah, terlepas daripada azab kubur dan soal munkar nakir. Mudah-mudahan ya siapa-siapa yang mati di sana beruntung dan betul, dan mudah-mudahan Allah Taala jadikan nasib kita salah satu dapatlah kita mati di Mekah atau di Madinah Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau di yaumul kiamah orang yang pertama mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama sekali ialah Ahlul Madinah, iaitu orang-orang yang ditanam di kuburan Baqi di Madinah. Dan kedua ialah Ahlul Mekah, iaitu Ma'lah dan Syubaikah, dua kuburan di Mekah, Ma'lah dan Syubaikah. Itu semua akan mendapat syafaat yang pertama dari Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, ya kita punya kitab fikih ibadat yang telah pun tuan-tuan pesan, insya-Allah sedang di akhir percetakannya, dan insya-Allah akan kita dapatkan pada awal bulan 9 nanti insya-Allah, ya. Jadi mereka yang belum lagi membuatkan tempahan, harap buat tempahan, dan kalau sekira semua dah dapat dalam tangan, kita akan menyambung pengajian kitab fikih tersebut. Mungkin kita mula daripada awal sekali sebagai ulangan ataupun sebagai refresh balik, ya, dan mereka yang tertinggal pun boleh ikuti pengajian tersebut, ya. Ataupun kita akan sambung saja daripada apa yang telah kita berhenti sebelum kita mulakan dengan bacaan kitab tentang kematian ini. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ni, siapa yang belum order boleh order. Order tu boleh melihat daripada FB Tiang Fauzi Travel, situ ada dia punya iklannya, dan boleh buat order online, ya. Dan demikian juga tuan-tuan dan puan-puan, kita hari ini 5 Muharram, dan insya-Allah hari Sabtu ini adalah hari 10 Muharram. 10 Muharram dinamakan Ashura. Dan sunatlah kita berpuasa pada hari tersebut. Ya, pahala puasa pada hari tersebut diampunkan dosa setahun yang lalu. Itu kelebihannya puasa hari Ashura. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, saya akan membicarakan tentang khas tentang hari Ashura, kelebihannya dan sejarah-sejarahnya. Ya, kalau diizinkan Allah, ya. Insya-Allah dalam kuliah kita yang terdekat ni, ya. Jadi kalau kita nak puasa tu, yang bagusnya kita puasa 9 dan 10. Hari Jumaat dan hari Sabtu. Ya, 9 dan 10. Tapi kalau tidak, setidak-tidaknya pun hari ke-10 saja. InsyaAllah. Ada juga kuliah-kuliah saya waktu malam, ya, di waktu malam ada saya sebutkan juga, ya, kalau nak dengar pun boleh juga, ya. Malam ini di Masjid Sultan, ya, di Singapura, saya ada mengajar kitab Syama'il Muhammadiyah, tapi saya ada ceritakan tentang bab Ashura juga, tapi ringkas-ringkas saja. Ya, jam 7.45 malam. Dan malam ni pun saya ada kelas juga, iaitu pengajian kitab Al-Hikam di Masjid Hasanah. Ya, Masjid Hasanah jam 9 malam. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, bagi kaum lelaki jangan lupa, ya, kita hari Jumaat wajib kita solat fardu Jumaat, ya. Selagi boleh kita buat booking, buatlah booking, ya. Jangan kita frust. Allah, asyik booking tak dapat. Janganlah, ya. Sebab ada juga masjid yang saya pergi, di mana mereka mengatakan, Ustaz, ada yang kita punya bahagian slot tu sembahyang tak cukup 40 orang.
Kenapa? Tak ada orang booking. Booking ada tapi sikit. Jadi selalunya slot yang ketiga lah tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, jangan khusus orang lelaki, jangan rasa bosan lah untuk buat booking untuk solat Jumaat. Solat Jumaat ni wajib. Tapi habis ustaz dah kena booking leceh. Kalau kita tak usahakan untuk booking, kita berdosa. Sebab dia solat wajib. Fardu ain atas setiap orang lelaki yang mukim, yang duduk dalam negeri, yang sihat, yang tak ada apa halangan. Jangan kita ambil ringan-ringan. 3 Jumaat kita tinggalkan dengan sengaja. Dengan sengaja, maka kita dia cop sebagai munafik. Na'udzubillah. Tapi dengan sengajalah. Kalau waktu COVID tu, kita tak boleh nak pergi masjid. Masjid pun belum buka. Itu bukan kuasa kita. Habis ustaz ni dia buka pun tapi kena booking. Kalau booking dah usaha tak dapat, itu dah luar kuasa kita. Tapi kalau kita boleh booking, tapi kita malas nak booking. Alah, asyik booking tak dapat. Tapi kita tak usahakan. Berdosa kita tuan-tuan ya. Ini khas untuk orang lelaki ya. Jangan lengah-lengahkan untuk solat fardu Jumaat insya-Allah. Baiklah tuan-tuan, sampai sini saja untuk kita petang ini. Mari sama-sama kita baca istighfar dan kita juga membaca selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang 10 kali selawat ya. Kalau kita nak terlepas daripada kita kata azab kubur ataupun disambut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kubur kita, kita bacalah 10 selawat yang telah saya ijazahkan ya. Mereka yang dah dapat ijazah tu amalkan ya, pagi 10 kali, petang 10 kali. Mereka yang belum dapat lagi, itu saya ijazahkan sekarang ni ya. Jadi silalah amalkan. Baiklah, mari kita baca Sayyidul Istighfar, iaitu penghulu sekalian istighfar. Siapa membacanya, maka kalau dia mati pada malam ni sebelum besok pagi, dia akan terus masuk ke syurga. Masya Allah, ini Sayyidul Istighfar ya, di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim, ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna allaha ala kulli syai'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun binasiyatiha, inna rabbi ala siratim mustaqim. Mari kita baca selawat. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Allahumma salli alaihi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib, al-aliyil qadar, al-azimil jah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib, al-aliyil qadar, al-azimil jah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib, al-aliyil qadar, al-azimil jah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib, al-aliyil qadar, al-azimil jah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib, al-aliyil qadar, al-azimil jah,
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه wasallim. Ya tuan-tuan dan puan-puan, itu saja untuk petang ini. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.